Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Insya-Allah malam ni minta maaf terlewat setting tak jadi malam ni. Jadi gambar pun apa yang tuan-tuan nampak tu macam tu blur sikit, tapi tak apa, kita tumpu pada kitab insya-Allah. Okay, jadi kita bincang kita hari tu, kali terakhir kita berjumpa kita bahaskan berkenaan dengan kitab ataupun apa syarahan yang dikumpulkan daripada penjelasan atau soal jawab dengan Syekh Albani rahimahullah yang bertajuk Kaifa yajibu alaina an nufassir al-Quran. Macam mana sepatutnya kita mentafsirkan al-Quran. Sebenarnya kita kali terakhir kita bincangkan itu kita apa sebenarnya apa setelah ambil soalan kedua soalan kedua itu berkenaan dengan bagaimana apa golongan Qur'aniyun yang kata pegang Quran je tapi tak pegang sunnah. Mereka gunakan ayat Quran surah Isra ayat 12 dan surah An-An'am ayat yang ke-38 yang menyatakan berkenaan semua benda telah ditafsirkan oleh Ta'ala dengan perincian. Kemudian dalam surah Al-An'am tidak kami lepaskan daripada kitab dan kitab sesuatu benda pun. Jadi penjelasan Syekh rahimahullah ia adalah berkaitan Lauh Mahfuz dan bukannya maksud dia macam diorang cuba bincangkan untuk mengatakan bahawa tak perlu tengok pada sunnah kerana apa, kerana Quran telah cukup. Okay, kemudian soalan ketiga kita bincangkan adalah berkenaan dengan apa kalau dia kata orang tu melaga, dia kata kalau sekiranya bertentangan hadis dengan ayat daripada Al-Quran maka ia tertolak walaupun keadaan sekalipun. Dia berikan contoh bahawa mayat akan diazab dengan apa tangisan ahli keluarga dia. So, jadi dan dia kata Ansyarul Anham menyatakan bahawa dalam surah Fatir Allah nyatakan tidak menanggung dosa seorang lain. Jadi macam mana dijawab balik? So Syekh jawab balik dengan kata bahawa persoalan sunnah tadi dikatakan apa kemusykilan dia menolak sunnah dengan Al-Quran. Ini apa sebenarnya menunjuk kepada penyimpangan akan garis panduan tersebut. Jawapan dia kata bagi dua sudut. Pertama, dari sudut hadis, kata-kata Aisyah tu dijelaskan, tapi ada hadis yang lain daripada Ibnu Umar, daripada Umar sendiri, daripada Umar sendiri, bahkan daripada Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan berkenaan dengan tajuk mayat tu diazab dengan sebab apa tangisan. Cuma maksud diazab tersebut dia kata dijelaskan oleh para ulama. Pertama, bahawa hadis ni kena pada mayat yang ketika hidup dia tak pernah nak ingatkan keluarga dia berkenaan perkara tersebut. Dia bukannya maksud dia semua mayat yang orang yang ketika hidup tak ajar keluarga dia dan tak pernah nak ingat keluarga dia tentang benda salah. Ini perincian ni lah. Kemudian bentuk kedua dia kata macam dijelaskan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, dia kata bahawa azab di sini bukan azab kubur tapi azab pada hari kiamat. Dan azab kubur atau azab hari kiamat, tapi dia adalah kesakitan mayat tersebut kerana melihat keluarga dia sedih. Tapi ini dijawab balik oleh Syekh oleh Syekh Albani rahimahullah, dan dikatakan bahawa benda ni bertentangan dengan dua perkara. Pertama, bahawa hadis Mughirah bin Syu'bah sebutkan bahawa azab tu bukan kesakitan, bahkan disebut tentang azab hari kiamat. Pada hari kiamat nanti. Kedua, bahawa mayat ni apabila mati dia tak merasakan sesuatu yang berlaku sekitar dia, sebab dia akan diangkat oleh para malaikat atau dibawa oleh malaikat naik ke langit. Dan tak kira baik atau buruk. Tapi ada sebahagian keadaan yang Nabi sebutkan yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW seperti mayat mendengar ketika orang duduk duduk kat kedudukan mayat pada ketika dalam kubur tadi, bila orang tinggalkan kubur dan sebagainya,
Itu ada yang berlaku. Hadis-hadis yang datang menunjukkan bahawa dia akan mengetahui keadaan tadi. Bila malaikat tu datang sebagainya, dia dengar derapan kaki orang yang meninggalkan kubur. Okey. Itu adalah dalam konteks ni menunjukkan bahawa dia tahu. Tapi bukan semua keadaan lah, macam kita kata bila ada Nabi sebut keadaan tertentu mayat tu mendengar, bukan semua keadaan. Okey. Dan Nabi juga nas-nas kitab dan sunnah tak menunjukkan bahawa mayat tu mengetahui. Macam kisah hadis Nabi SAW tentang baginda, ada malaikat yang membawa kepada baginda SAW daripada umat baginda akan salam. Ya, dan Nabi SAW menceritakan malaikat ni berkitar di keliling bumi untuk menyampaikan kepada kepada baginda salam daripada umat baginda SAW. Okey. So kita kata dari sudut ini memang adalah perbincangan yang panjang lebar. Jadi maksud dia kalau dia kata kita faham kat sini, kalau dengar bukan semua keadaan, tapi pada sebahagian keadaan saja. Okay, baik, ini saya masuk soalan ke-4. Okay, berkata dalam buku ni berasal pada soalan soalul rabi', soalan yang keempat. Soalan keempat, idza kanat al-musajjilatu maftuhatan 'ala al-Qur'an al-Karim wa ba'd al-hadirin la yastami'una بسبب أنهم مشغولون بالكلام فما حكم عدم الاستماع وهل يأسم أحد من الحاضرين أو الذي فتح وهل يأسم أحد من الحاضرين أو الذي فتح المسجلة. Okay. Sekiranya pemain kaset perakam zaman beliau ditanya ni mungkin CD ni tak ni lagi, okay? Dia masih lagi angkat video kaset dan sebagainya, maka dia kata jikanya alat perakam dibuka dijalankan, dimainkan pada bacaan Al-Quran Karim, dan sebahagian orang yang hadir tidak mendengar dengan sebab kesibukan mereka dengan berkata-kata, mereka sibuk dengan perbualan dan sebagainya, maka apa hukum tidak mendengar itu Al-Quran ketika itu? Adakah berdosa salah seorang yang hadir ataupun yang membuka ataupun memainkan akan alat perakam berkenaan? Okay, jawapan. Al-jawabu an hadhihi al-qadiyyati yakhtalifu bi ikhtilafi majlis alladhi yutla fihi al-Qur'anu min al-musajjilati. Dia kata jawapan mengenai persoalan ini berbeza dengan perbezaan majlis atau tempat yang dibacakan padanya Quran daripada alat perakam berkenaan. فإن كان المجلس مجلس العلم وذكر وتلاوة القرآن وتلاوة القرآن, dan jika ia adalah satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis pembacaan Al-Quran, okay, peringatan dan pembacaan Al-Quran, fayajibu wal halatu hadhihi, maka wajib dalam keadaan macam ni al-isgha'u tamu, wajib pendengaran yang sempurna. Wa man lam yaf'al fahuwa athim. Siapa tak buat dengar sungguh-sungguh tu, maka dia seorang yang berdosa. So memang kita majlis tu kita datang memang untuk dengar Al-Quran. So perbualan dan sebagainya tak kena. Siapa yang tak nak mendengar sungguh-sungguh maka dia berdosa. Sebab memang dia majlis ilmu untuk mendengar Al-Quran. Li mukhalafatihi liqaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'ani, kerana penyanggahan dia terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarlah kepadanya dan diam, moga-moga kalian akan dirahmati. Ini perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 204 untuk kita diam ketika mendengar Al-Quran. Ini dari sini juga kita faham bahawa kaedah ataupun upacara yang dilaksanakan oleh umat Islam kita di Malaysia, pembacaan surah Al-Kahfi berjemaah ataupun surah Yasin berjemaah atau apa surah berjemaah, ia tidak menepati dengan kaedah sunnah. Kerana sunnah Nabi SAW, seorang baca lain dengar. Kaedah yang biasa Nabi buat, duduk dengan para sahabat, seorang baca lain dengar. Ini yang biasa berlaku. Tapi dalam konteks masalah masyarakat Islam kita di Malaysia, dia dah ada satu idea lain. Idea dia adalah pembacaan Al-Quran tersebut, bacaan Al-Quran tersebut kena dibaca beramai-ramai serentak. Itu tak pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Bahkan pembacaan yang berlaku adalah dibaca oleh seorang lain mendengar. Itu sepatutnya yang berlaku. Tapi dalam masyarakat kita dah jadi satu tradisi. Baca beramai-ramai, seorang pun tak tahu dia baca apa. Okay. Itu kalau sekiranya majlis betul dibaca Quran, maka kita kena diam. Amma idza kana al-majlisu laisa majlis ilmin wala dhikrin wala tilawatil Qur'ani
Quranin. Adapun sekiranya majlis berkenaan bukanlah majlis ilmu, bukan juga zikir, ingatan peringatan dengan Quran, dan tidak juga pembacaan Al-Quran. Wa innama majlisun adin, wa innama majlisun adiyin, dan dia adiyun, dan dia hanyalah majlis yang umum, majlis biasa. Ka'an yakuna insanun ya'malu fil bait, sebagai contoh, sebagai satu keadaan bahawa seorang insan itu bekerja di rumah dia, buat kerja dekat dalam rumah. Aw yadrusu, ataupun dia tengah belajar. Aw yutali'u, ataupun dia mutalaah. Dia seorang-seorang sendiri dia mutalaah, atau dia belajar atau dalam rumah. Fa fi hadhihi halati la yajuzu fatha alat tasjil. Maka dalam keadaan ini tidak patut dibuka alat perakam. Wa raf'u sauti tilawati, dan dia tinggikan atau naikkan suara suara pembacaan itu Al-Quran. Bihaitsu yasilu ilal akharin, dengan keadaan mana ia sampai pada orang lain. Alladzina hum fil baiti aw fil majlisi, yang mereka berada dalam rumah tersebut ataupun dalam majlis berkenaan. Pasal orang tersebut tengah sibuk benda lain, tapi nak kena dia pasal Quran, orang kena dengar. Fa haula'i fi hadhihi surati laisu mukallafina bis sama'. Ya, adapun maka mereka ini yang lain ni, yang tengah buat kerja lain ni, dalam bentuk ini tidaklah mereka dipertanggungjawabkan untuk mendengar. Li'annahum lam yajlisu lahu, mereka tidak duduk untuk dia, untuk Quran. Wal mas'ulu, dan yang akan dipersoalkan adalah, yang bertanggungjawab adalah huwal ladzi rafa'a sautil musajjilati, dia adalah orang yang menaikkan atau meninggikan suara alat perakam. Wa asma'a sautaha al-akharin, dan dia mendengarkan suaranya kepada orang lain. Ini boleh kita aplikasikan kepada keadaan zaman sekarang yang banyak orang bising tentang suara pembacaan Quran daripada masjid atau surau atau mana-mana yang dipasang kuat-kuat. So Quran tu baca, kita tengah sembang, tapi sampai kepada kita suara tersebut. Itu masalah dia. So kita kata zaman Nabi SAW dahulu pun, kalau orang baca Quran, orang tengah tidur, yang berdiri ni baca, dia tak timbul tajuk dia kena baca kuat untuk kacau orang lain. Tak dibenarkan. Nabi tak benarkan. Ini kena faham. So sunnahnya betul, kita kata bagus Quran dibacakan, tapi bukan macam tu cara yang dibuat sampai mengganggu orang lain atau menyebabkan orang yang tak bercakap. Suami isteri bercakap tapi azan tapi dia tengah pasang alat perakam tadi, baca surah tak kira Yasin ke surah Yusuf ke. So dah sekali perbualan kita akan jadi tersekat, sebab kita wajib mendengar, seolah macam wajib mendengar. So siapa bertanggungjawab? Orang yang pasang tanggungjawab. Siapa yang pasang alat perakam tersebut, dia bertanggungjawab di atas apa yang dia pasang. Tak boleh dia kerana dia macam maksa orang lain. Dia kata li'annahu yuharriju 'alan nasi, kerana dia menyempitkan ke atas orang ramai. Wa yahmiluhum 'ala an yastami'u lil Qur'ani fi halatin hum laisu musta'iddina li hadzal istima'i. Okay. Dan mereka dia kerana dia menyempitkan orang ke atas orang ramai, dan dia memaksa atau membawa mereka kepada untuk mendengar Al-Quran, mendengar kepada Al-Quran dalam keadaan mereka tidak bersedia untuk pendengaran berkenaan. Dia tak sedia. Tapi orang ramai ketika tu panggil sibuk nak kena dengar. Pasal dia pasang, orang kena dengar. Wa aqrabu misalin ala hadha, dan contoh yang paling dekat untuk perkara ni, anna ahadana yamuru fit tariq, bahawa seorang di kalangan kita ni berlintas di tengah jalan, di jalanan. Ni biasa kadang-kadang dibuat dekat kedai-kedai yang jual geset. Bahkan kadang-kadang separuh kedai restoran, separuh kedai. Memang bagus kita kata benda tu dibacakan, tapi masalah nak muamalah macam takkan nak bagi syarat. Quran dipasang, lepas tu kita sembang dengan toki kedai. Toki kedai kan, ni cakap apa? Takkan macam mana satu nak cakap macam mana orang tengah baca Quran. Ada restoran dan sebagainya kan, dipasangkan berkenaan, kita nak bersembang macam mana? Wajib kita mendengar sepatutnya. Tapi kat sini kita kata benda tersebut bukan waktunya, bukan masanya. Bukan cara macam tu. Hatta Nabi sendiri SAW pun tak ada macam mulut di baginda baca Quran sambil sembang dengan para sahabat. Tak ada macam tu. Ketika berbual, mereka berbual. Kita baca Quran. Tak ada disiang-selikan macam para sahabat sendiri pun tak ada buat macam sembang-sembang je. Kita a'udzubillah minasyaitonirrajim, kita Al-Fatihah. Tak ada macam tu. Tak ada macam tu cara yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sebagai contoh ada apa yang paling dekat, contoh paling dekat untuk ini adalah bahawa seorang di kalangan kita melintas di jalan, fayasma'u minas samman, lalu dia mendengar daripada tukang jual minyak,
Wa bai'ul falafil, dan penjual falafil. Falafil ni macam apa? Kuih masalode. Yang kuih dal tu kan. Yang tu falafil. Penjual falafil. Walladhi yabi'u aidan, dan yang orang jual juga ahadil asyiratata musajjalata. Dengar daripada penjual juga dia kata keset-keset yang rakaman ini, keset faqad mala'a saut at-tariq faqad mala'a saut al-Qur'ani at-tariq saut al-Qur'ani at-tariqa. Dia telah penuhkan suara Al-Quran ni kepada jalan. Mana siapa lintas jalan kena dengar suara Quran dekat situ. Fa aina ma dhahabta tasma'u hadha saut. Hadha sauta. Di mana saja engkau pergi engkau akan dengar suara ni. Fa hal haula'i, maka adakah golongan mereka ini allazi yamshuna fit tariq, yang berjalan di jalan nanti, dia kata kullun fi sabilihi, dan semua orang di jalan pada laluan mereka, hum mukallafuna an yansitu li hadzal qur'ani allazi yutla fi ghairi mahallihi. Adakah mereka dipertanggungjawabkan untuk diam kepada Al-Quran ini yang dibacakan bukan pada tempatnya. Macam orang baca Quran tandas, mana boleh? Bukan tempatnya. Jawapannya tidak lah. Wa innamal mas'ulu, tapi yang dipertanggungjawabkan adalah huwa hadzal ladzi yuharriju 'alan nas. Tapi yang dipertanggungjawabkan dia adalah orang ini yang dia menyempit kepada orang ramai. Wa yasmi'uhum sautal Quran, dan mereka dia dengar kepada orang ramai dengan suara Quran. Imma li tijarati, sama ada dengan tujuan perniagaan, au li ilfati wa au li ilfati ilfati nazarin nas, ataupun untuk menarik perhatian orang ramai. So dengan Quran tu orang pandai kedai dia. Wa nahwi dzalika, selain itu minal masalihil maddiyah, yang berupa masalah-masalah keduniaan, masalah-masalah maddiyah, materialistik saja, bukan kerana agama. Fa idzan, maka jika demikian, hum yattakhidun al-Qur'ana min jihati mazamira. Maka mereka ni sebenarnya, jika demikian, mereka sebenarnya mengambil Quran dari sudut menjadi seruling, memanggil orang. Bukannya untuk ibadat pun, maka untuk menarik perhatian saja. Kama ja'a fi ba'dil ahadits, macam datang sebagian hadis yang menyatakan orang tersebut mengambil Quran sebagai seruling untuk memanggil orang. Sebagai alat muzik. Thumma hum yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila fi uslubin akhar. Maka mereka ni sebenarnya menjual dengan ayat-ayat Allah, mereka membeli dengan ayat Allah Ta'ala benda yang harga sedikit, itu dunia, dan dengan cara yang lain, ghairu uslubil yahud, yang bukan cara orang Yahudi wan Nasara dan Nasrani. Macam Yahudi dan Nasrani, mereka jual ayat Allah Ta'ala tadi dengan mereka halalkan yang haram, haramkan yang halal. Yang ini orang ni tidak, dia gunakan Quran tadi untuk sokong perniagaan dia, tunjukkan dia ni bagus, baik dan sebagainya. Sedangkan itu bukan caranya. Alladzi qala Allahu azza wa jalla fi haqqihim, yang Allah kata tentang hak mereka, itu orang Yahudi Nasrani ni, fi haqqihim, tentang mereka, hadhil ayata, ayat ini, surah At-Taubah ke-9, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, mereka beli dengan ayat-ayat Allah benda nilai dia sedikit. Ini sudut yang penting yang patut diperhatikan. Jadi kita nak pasang Quran, biar waktunya. Kalau kita waktu yang bukan waktunya, orang tengah berbual, tengah bersembang, kita gunakan masa tersebut kononnya untuk pasang Quran kita. Itu masalah yang tak patut berlaku lah. Bahkan sebenarnya pada hari kematian pun bukan untuk pasang Quran. Macam tu. Kadang orang datang ke rumah tu, orang tengah baca Quran, orang pasang Quran besar-besar kuat-kuat. So datang kawan tu jumpa keluarga, nak tanya khabar, makan dah belum. Tapi tak boleh cakap. Sebab apa? Quran tu dibacakan. Perbualan dekat situ menjadi masalah. Satu Quran tadi bukan digunakan sedemikian, bukan dijaja dengan cara tersebut. Ini samalah macam kalau kata perbuatan menggantung Al-Quran pada kereta ke, pada kedai ke, pada rumah ke sebagainya, yang tujuan untuk menghias, bukan untuk sedemikian. Bahkan Quran bukan diturunkan untuk dihias, untuk dijadikan hiasan. Quran diturunkan untuk menjadi bacaan. Kalau orang tu kata, tapi ustaz dekat Kaabah tu dah ada buat, Kaabah tu bukan hujah. Yang buat benda berkenaan adalah kerajaan-kerajaan, raja-raja yang ada di kerajaan Saud tu. Itu bukannya sunnah kita. Apa dia orang buat, letak gambar besar-besar raja, salah lah, tak kena. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Dan bila merintah sebagainya, bukan maksud muka kita kena besar satu bangunan. Itu pun bukan sunnah Nabi SAW. So basically, kita kata perbuatan menghias pun sama, benda serupa lah. Pembaziran tu ada berlaku kan. Tapi lah, mungkin compensate balik kan diorang dengan berbazir ke situ. Tapi macam Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau tak diguna pada situ, guna tempat lain lagi teruk. Better diorang gunakan untuk
perkara sedemikian. Pasal orang tanya Imam Ahmad tentang perbuatan mencantikkan tulisan Quran dengan emas. Dia kata raja-raja ni kalau tak diberikan dia buat macam ni, dia akan buat tu lain. Duit banyak sangat, panggil penyanyi, panggil sekian, dia gitu. So better untuk diorang perbuatan itu. Sebab nak elakkan kerosakan lagi besar. Wallahu a'lam. Itu sebab tajuk asal Quran bukan untuk itu. So jangan pasang Quran bukan pada tempatnya. Dalam kereta ke, kalau dia kata kita tengah berbual dengan isteri sebagainya, jangan pasang Quran. Pasal bukan tak suka Quran, sebab tak kena dengan perbualan. Kita nak sembang isteri kita sebagainya, nak bercakap, tiba-tiba ada Quran dipasang. Unless semua orang dah tidur, kita pasang seorang-seorang untuk kita, tak ada masalah. Perlahankan, jangan kacau orang yang tidur. Basically kadang-kadang benda ni macam nak kata kontradik tak, sebab Islam tak pernah kontradik. Orang tak ikut sunnah saja akan pening kepala, sebab dia nampak benda baik, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak kebaikan, bukan kebaikan pun. Okey, baik. Soalan khamis, soalan yang kelima. Inna Allah azza wa jalla yukhbiru an nafsihi fayaqulu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Al-Imran 54. Okey, dia kata sesungguhnya Allah azza wa jalla memberitahu tentang dirinya. Lalu dia berkata, wa makaru, dan mereka buat perancangan. Wa makarallah, dan mereka membuat perancangan Allah Ta'ala. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala sebaik-baik yang membuat perancangan. Okay, cuma nanti kita kena faham dulu. Saya sebut lafaz yang betul. Lafaz yang salah bila orang kata terjemah, dia kata mereka buat tipu daya dan Allah Ta'ala buat tipu daya. Allah sebaik-baik buat tipu daya. Dia faham ke? Makara bukan maksud asal dia buruk. Tapi dekat sini pada sudut soalan ni betul. Banyak orang di kalangan ahli kalam terutamanya, mereka tak boleh terima ayat macam ni. Takkan Allah Ta'ala bersifat macam tu? Tak logik. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat menipu daya. Sebab dia faham kalimah makara tu buat tipu daya. Sedangkan makara tu bukan macam tu. Tapi tak apalah, kita baca tu. Farubbama yadiku aqlu ba'din nasi. Maka barangkali akan sempit akal sebahagian manusia an fahmi hadil ayati ala zahiriha, daripada memahami ayat ini di atas zahirnya. Wa bima annana lasna bihajati litawil, dan dengan sebab bahawa kita ni kita ni perlukan kepada takwilan. Fa kaifa yaqulu Allahu khairul makirin, maka macam mana menjadi Allah Taala, fa kaifa yakunu, macam mana boleh menjadi Allah Taala khairul makirin, sebaik-baik yang membuat perancangan, atau terjemahan diorang yang faham tipu daya. Mereka tipu daya, Allah tipu daya. Allah sebagai penipu daya. Kan? Ini macam kita kata pening kepala nak faham. Okay. Jawapan. Al-jawabu, jawapan. Kata Syekh Albani rahimahullah. Al-mas'alatu sahlatun bifadlillahi. Persoalan, dia kata masalah ini adalah mudah dengan kelebihan Allah. Maksud tajuk ni memang simple sangat sebenarnya. Wa dhalika li'annana nastati'u an na'rifa anna al-makra min haitsu huwa makrun la yusafu daiman abadan bi annahu syarrun. Itu adalah kerana kita mampu untuk mengetahui bahawa makr, yang terjemah patutnya adalah perancangan, min haitsu huwa makr, di atas maksud dia sebagai perancangan, ya, tidak disifatkan sentiasa selama-lamanya bahawa ia adalah keburukan. Besok perancangan tak ada apa yang buruk. Tapi problem ni bila orang tu faham dengan lafaz tipu daya. Lafaz tu tipu daya, yang kita kata lafaz terjemahan. Yang kadang orang yang bercakap kadang tak faham Quran, tak faham bahasa Arab pun. Untuk kita buka pada dia perbincangan, bahasa Arab tak faham. Jadi bila dia persoalkan pun, bahasa Arab dia pakai daripada translation. So macam nak bincang. So dia tak tahu pun asal usul kalimah tersebut. Kalau dia kata kalau ikut pada asal kalimah makr, buat perancangan, dia tidak semestinya buruk atau baik. Bahkan bukan sentiasa buruk. Kama annahu la yusafu daiman wa abadan bi annahu khairun. Sebagaimana dia juga tak disifatkan selama-lamanya, kan, sentiasa dan selama-lamanya bahawa ia buruk, ia baik. Dia tak kata baik, tak kata buruk. Farubama kafirun yamkuru bil muslimin. Kerana barangkali dia kata rubba kafirin, mana ramai orang kafir ini membuat perancangan terhadap orang Islam. Lakin hadzal ini contoh dia bagi farubba kafirin. Dia kata banyak orang kafir ni kadang sering orang kafir ni membuat tipu daya atau membuat perancangan terhadap orang Islam. Atau konspirasi. Konspirasi.
walakin hadzal muslima kayyisun fatinun. Akan tapi muslim ni dia seorang yang cerdik, kan, bijak. Laisa mughaffalan wala ghabiyan. Dia bukan seorang lalai, bukan seorang bodoh. Fahuwa mutanabbihun li makri khasmihi makri khasmihi al-kafiri. Bahkan dia beringat, sedar, berjaga-jaga terhadap perancangan musuh dia, lawan seteru dia yang kafir. Fayu'amiluhu ala naqidi makrihi huwa. Maka dia melayan, bermuamalah dengan orang kafir tadi di atas lawan kepada tipu daya orang berkenaan itu sendiri, orang kafir itu sendiri. Dia buat di opposite. Bihaitsu takunu natijatu, dengan keadaan di mana menjadi hasil pertembungan di antara perancangan orang tu, perancangan dia, anna hadzal muslima, muslim ni, bimakrihi al-hasan, dengan perancangan dia yang baik, qada 'alal kafiri bimakrihi sayyi, telah berjaya hapuskan, menyelesaikan kepada orang kafir yang dengan tipu daya yang buruk. Jadi fahal yuqalu, maka adakah dikatakan inna hadzal muslima hinama makara bil kafiri ta'ata amran ghairu masyru'in. Maka adakah dikatakan muslim ni ketika mana dia membalas perancangan, membuat perancangan terhadap seorang kafir tadi, dengan dia sedang melakukan atau membuat perkara yang tidak disyariatkan. La ahada yaqulu hadha, tidak siapa kata sedemikian. Takkan mengatakan ni, tak ada siapa akan kata macam ni. Semua orang tahu bahawa bila kita balas balik, mana orang buat tipu kita, kita buat perancangan balik pada dia, kita trik dia balik, itu tak dikatakan sebagai buruk. Bahkan disebut mulia dan pandai dan bijak. Kita akan puji perbuatan dia berjaya untuk mematahkan perancangan orang kafir ke atas dirinya. Jadi sekarang kan zaman konspirasi teori ni tersebar. Banyak orang kita tengok geng-geng yang duk ikut pendapat ni. Dia sekarang ni yang saya masalah kan. Diorang suka sebarkan di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana lah, Twitter dan sebagainya kan. Perkara-perkara yang bukan penyelesaian, tapi cara untuk gundah gulanakan dan risaukan, runsingkan orang ramai. Dia kononnya kata, saya belajar mikrobiologi lah benda kan. Tak buat kat amal pun. Dia tak buka makmal pun, kata kami ada makmal buat sendiri. Tak ada pun. Hospital rawatan sendiri pun tak buat juga. Tak buat pun. Dia hantar hospital kerajaan juga. Bila adik beranak dia sakit, hantar hospital kerajaan juga. Tapi dia sebarkan perkara-perkara yang pelik-pelik dekat media sosial ni. Dia macam suka tengok orang sengsara. Suka tengok orang pening kepala, rasa musibah nak dekat. Dia tak kata pun lepas tu doa pada Allah Ta'ala, tak. Dia terus tunding. Tengok, ni ikut Yahudi, ni ikut Dajjal, ni ikut konspirasi. Ni problem, kita masalah. Sebab balik pada asal, kita umat Islam ni bijak. Kita sentiasa ada Allah Ta'ala dalam perkara ni. Bukan tempat kita ada tempat nak bergantung, kita ada tempat bergantung. So apa tujuan sebenar penyebaran benda-benda pelik ni? Dia nak cari apa sebenarnya? Nak cari apa? Duit, dana. Nak buka kampung baru. So kita tanya balik. Kadang-kadang dia bukan penyelesaian. So bila seorang Muslim, kan, bila dia faham, kan, ini qadar Allah Ta'ala berlaku. So dia kena cari usaha. Ini kita kata, dia kena pandai untuk mengurus urusan dia. Bukan sibuk duk hantar bukan-bukan dekat media sosial. Pelik, saya tak faham kenapa. Jadi dia macam seronok bila orang sengsara, ketakutan, rasa macam kiamat dah dekat. Tapi tak beramal pun. Dia pun tak beramal pun. Tak ada tinggalkan dunia-dunia madiyah. Dunia-dunia materialistik, dia masih kekal lagi. Ini sangat bahaya. Dia yang sakit jiwa, ada seorang doktor tu dia sebut, dia kata orang yang suka seronok dengan kesengsaraan orang lain, dengan berita yang dia sebarkan. Last sekali orang jadi gundah gulana, stres dan sebagainya, dia seronok tengok tepi jalan. Dia tak bagi penyelesaian pun. Dia bukan bagi penyelesaian. Tak ada dia kata kalau Martin, siapa nak bagi telefon saya bayar sekarang. Tak ada pun. Cakap banyak je. Ini bahaya. So, kalau kita nak fahamkan sekarang, benda ni macam disebut kat sini kan, kita tolak perancangan dengan perancangan juga. Kita buat apa yang patut kita buat untuk menangani perancangan yang dibuat oleh orang kafir ke atas diri kita. Perbuatan kita balas balik tadi atau baiki keadaan, itu tak dipanggil sebagai hina. Bukan kejahatan pun. Okey. وَمِنَ السَّهْلِ أَن تَفْهَمُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ. Dan di antara yang paling mudah untuk anda semua memahami akan hakikat ini, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
Sabda baginda ke atas baginda selawat dan salam, al-harbu khid'atun. Perang adalah tipu daya. Perang adalah tipu daya. Falladhi yuqalu fil khid'ati yuqalu fil makri tamaman. Apa dikata kepada tipu daya tadi dalam peperangan, dikata juga kepada makr atau perancangan muslihat sebiji serupa. Bila kita bincang hadis ni, apa kita faham? Famukhada'atul muslimi li akhihil muslimi haramun. Perbuatan tipu daya, helah seorang muslim terhadap saudara dia Islam yang lain adalah haram. Lakin mukhada'atul muslimi lil kafiri adu Allah adu willahi wa adu rasulihi hadza laysa biharamin. Adapun tipu daya, perancangan atau helah seorang muslim kepada kafir yang musuh kepada Allah, musuh kepada Rasulnya, ini bukannya haram. Dan dia memusuh Allah Ta'ala, buat perancangan nak musnahkan Islam. Tak kita sengih tengok dia dan biar dia buat apa dia buat. Tak. Kita buat perancangan supaya dia gagal. Penggagalan tersebut, ini bukan haram. Bal huwa wajibun, bahkan dia adalah wajib. Musuh tanya, kapal terbang berapa biji boleh terbang? Kadang-kadang ada menteri kan, yang tak ngerti jadi menteri. Dia sebutlah, tak ada satu boleh terbang. Ada tiga ketul je kapal terbang kita terbang. Lain semua tak boleh terbang. Kenapa cakap macam tu? Kita dedahkan tentang persenjataan negara, kenapa? Ini kadang-kadang orang Syiah ni memang rosak kan. Rosak akidah, rosak akal. Sebab dia sentiasa apa tak betul dari segi agama, maka dia tak tahu sebenarnya mana patut mana tidak. Pelik kan? Bahkan benda ni adalah wajib untuk kita tipukan. Musuh tanya berapa biji kapal terbang ada, jangan cakap lah berapa. Tipu data tak ada masalah, jangan bagi tahu betul-betul. Sebab kita menjaga keselamatan negara kita. Kadzalika, demikian juga dia kata makrul muslimi bil kafiril ladzi yuridul makra bihi. Demikian juga helah atau tipu daya ataupun perancangan seorang muslim terhadap seorang kafir yang inginkan untuk menipu daya terhadap dia. Pun sama juga. Bihaitsu yubtilu hadzal muslimu makral kafiri. Dengan keadaan di mana membatalkan muslim ni akan tipu daya atau helah atau perancangan orang kafir berkenaan. Hadza makrun hasan. Ini adalah dipanggil tipu daya yang ataupun helah ataupun perancangan yang baik. Bihaitsu yubtilu hadzal muslimu, di mana akan batalkan muslim ini makral kafiri, tipu daya orang kafir, orang yang kafir. Hadza makrun hasan. Ini adalah tipu daya yang baik. Wa hadza insanun wa dzaka insan. Ini manusia tu manusia. Okey. Jadi kena faham bila kita sebut macam ni, kita faham ini manusia, ini manusia. Tapi ini baik, ini buruk. Kita dapat faham macam tu. Kita letak mana sekalipun, kalau pada negara yang kafir pun dia akan nampak pada helah dia buat tadi baik untuk negara dia. Apa yang dibuat oleh orang Islam buruk untuk dia. Semua sekali benda berkenaan dia faham macam tu. Mana ada orang faham lain. Dia opposite. Tapi kita di atas dasar akidah, kita percaya bahawa apa perbuatan kita buat tadi untuk atau kerana Allah Ta'ala, ia adalah memang baik di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kadang-kadang orang yang tak boleh terima. Dia kata apa? Atas nama agama, kan, berperang atas nama agama. Sedangkan Allah Ta'ala yang suruh dalam Quran Karim, Allah Ta'ala perintahkan, qatilu, perangilah. Kita buat macam mana? Datang dia kata atas nama agama. Memang Allah Ta'ala perintahkan kita pergi. Dia boleh kata pula macam, ini adalah menghalalkan yang haram. Ada ustaz set dia seorang tu. Yang tolak masalah rejam. Dia kata rejam ni tak ada, macam memburukkan agama. Sejak bila pula dia jadi Tuhan? Allah Ta'ala suruh perintahkan untuk buatlah, apa masalah dia? Potong tangan pencuri. Dalam Quran sama sekarang tak boleh buang. Dia tak boleh buang pun benda tersebut. Tapi dia keluarkan logik akal dia. Dia keluarkan buku apa membunuh atas nama agama. Dia masalah dia tak faham. Sebab kita ni hidup kita berdasar pada peletakan agama, bukan berdasar pada akal. Tapi bila orang dah liberal, sesat macam ni, tak boleh buat apa lah kan. Balik pada asal ini kena jaga sikit. Pada umat Islam kita, orang-orang macam ni kena diperhatikan betul-betul. Jangan ambil ilmu daripada mereka. Jangan belajar dengan mereka. Jangan kata kami nak ambil baik, tinggalkan yang buruk. Ini semua benda ni adalah di antara perkara-perkara yang kerosakan berlaku dalam masyarakat. Terlepasnya orang-orang yang merosakkan agama untuk bercakap di atas nama agama. Okay. So dia kata itu pada manusia. Sebab kita bandingkan tipu daya seorang muslim bertentang dengan seorang kafir. Perancangan dibuat oleh Islam macam Khalid bin Walid dan peperangan, okay? dengan tentera Rom. Ratusan ribu dia berperang saja, sikit je.
tapi berjaya kalah kan, tentera Rom balik macam tu je, ketakutan. Perancangan dibuat tadi, ya baiklah, menyelamatkan nyawa, menjadikan umat Islam mulia. Memang kita kata benda berkenaan di antara benda yang terpuji, takkan terkeji pula. Dia kata macam janganlah buat macam tu, terang-teranglah kata tentera kita sikit je, barulah kita jujur. Itu antara kepelikan yang berlaku dalam masyarakat Islam kita. Okey, baik. Itu nisbah manusia. Famadha naqulu, kalau macam itulah, famadha naqulu binisbati li rabbil alamin al-qadiri al-alimi al-hakimi. Al-alimi al-hakimi. Maka kalau itu nisbah pada manusia, maka apakah yang kita katakan bagi nisbah, bagi keadaan, bagi hak, binisbati dengan kadar kepada Tuhan atau pentadbir sekalian alam yang amat berkuasa, yang amat mengetahui, yang amat bijaksana. Memang pada hak Allah Ta'ala tak patut kita cakap macam tu. Allah Ta'ala lebih layak, lebih mulia daripada dimasukkan pada keadaan manusia. Okay. Ha huwa yubtilu makral makirin jami'an. Di sini tengok, di sini dia Allah Ta'ala membatalkan tipu daya atau perancangan golongan yang buat perancangan semua sekali. Lidzalika, kerana itu Allah Ta'ala firmankan, okay? Wa makaru walidzalika, kerana itu qala, Allah Ta'ala menyatakan wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala sebaik-baik yang membuat perancangan. Fahinama wasafa rabbuna azza wa jalla nafsahu bihadhihi sifati, maka ketika mana menyifatkan Tuhan kita yang maha perkasa lagi maha agung akan dirinya, disifat dirinya dengan sifat ini. Waqad lafat nazaruna bi anna makra haythu min al-bashari laysa daiman madmuma. Dan sebenarnya telah pun lafatu nazrana, saya telah tarik perhatian kita bi anna makra, bahawa hilah atau tipu daya atau perancangan hatta min al-bashari, sehingga daripada manusia sekalipun, laysa daiman madmuma, bukan sentiasa tercela. Li'annahu qala, Allah Ta'ala berfirman khairul makirin, sebaik-baik yang membuat perancangan ataupun hilah ataupun perancangan tipu daya. So dia kata Allah Ta'ala dah sifat diri dia dengan sifat berkenaan, dia sebaik-baik. Fahunaka makirun bi khairin, maksudnya dekat situ ada pembuat perancangan atau hilah yang dengan kebaikan. Wa makirun bi syarrin, dan ada di satu wujudnya pembuat hilah yang dengan keburukan. Faman makara bi khairin lam yudham, barang siapa yang buat perancangan dengan yang kebaikan, maka tidak dicela. Wallahu azza wa jalla kama qala, dan Allah azza wa jalla macam dia firmankan diri sendiri, khairul makirin, sebaik-baik yang membuat perancangan. Okey. Wa bi ikhtisarin, dengan secara ringkas kata Syekh Albani rahimahullah, aqulu, saya katakan, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika, setiap apa yang terlintas pada pikiran kamu, maka Allah Ta'ala bercanggahan dengan itu. Fa'idha tawahamal insanu amran lailiku billahi, bila menyangka ataupun datang kekeliruan kepada manusia ni satu perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala, falya'lam ra'san annahu mukhti'un, maka hendak diketahui sejak mula lagi dia dah salah. Perbincangan dia awal-awal dia dah salah. Itu sepatut dia ada dalam diri dia. Untuk mengatakan Allah Ta'ala, macam kita belajar fiqh Asmaul Husna kan, semua nama Allah Ta'ala terbaik. Hatta bila sebut dia kata muntaqim pun, membalas semula pun baik. Dia mengazab pun dia baik. Dia beri kemudaratan pun dia baik. Bahkan dia sesat pun dia baik. Pasal tak boleh kita sekarang ni, pasal pada manusia ni, dia kadang-kadang nak Allah Ta'ala yang baik je, dan dia lupa berkenaan Allah Ta'ala beri pada kita gambaran dua sudut. Dia punya azab sekeras-keras azab, dia adalah pengampun lagi penyayang. Kan? Dua-dua sekali sifat dia. Tak boleh kita beriman dengan sebahagian, tinggal sebahagian. So kita kena pegang dua-dua sekali. So kalian kata orang tersebut tak boleh pegang dua-dua sekali, dan dia tak beriman dengan Allah Ta'ala dengan sebenar iman. So, Allah Ta'ala beritahu dia adalah kan, macam dalam ayat Quran, Allah Ta'ala kata nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan kepadaku, hai Muhammad, bahawa aku adalah ghafurur rahim, aku pengampun lagi maha penyayang. Amat pengampun, amat penyayang. Wa anna azabi, dan azabku, huwal azabul alim, dia azab paling pedih. So basically Allah Ta'ala sendiri beritahu pada kita, dia dua-dua sekali benda tu dia ada. Ada berkaitan dengan tajuk pengampun penyayang, dia juga dalam masa yang sama mempunyai azab paling pedih. So kita tak boleh pegang salah satu saja. Cuma kadang-kadang bila nak nampak benda ni baik. Dalam kelas Asmaul Husna saya ada berikan gambaran dalam perkara ni. Okey.
Dia benda hukuman, siksaan. Yang kadang kita sebutkan, siksa pukul dan sebagainya, tak elok. Maafkan lagi baik. Okay. Tapi katakanlah, anda tengok cerita Tamil. Cerita Tamil. Cerita Tamil kan. Tengok orang jahat tu sangat jahat. Bunuh orang, bakar orang, gantung orang. Mati. Lepas tu, ketika dia buat tu, kita geram. Sangat marah. Tapi kita tak boleh buat apa. Tiba datang hero pukul orang jahat tadi, lagi teruk daripada orang jahat tu buat pada sesiapa. Dia pukul sampai pecah dinding. Pecah dinding, tercampak, tergolek-golek, lantai pecah, jatuh daripada bangunan dan sebagainya. Ketika tu perasan tak? Bahawa anda semua ketika tu tersenyum seorang-seorang. Maka anda kata pukul lagi. Pelik kan? Sebab dekat sini kita nak faham. Bila Allah Ta'ala contoh macam dikatakan di dia Hamidun Majid. Kan Allah Ta'ala maha terpuji. Kan amat banyak pemberian. Tapi dia terpuji. Bila berkata Allah Ta'ala tu apa Ghaniyun Hamid ke Hamid kan, terpuji tu, dia buat apa saja ia adalah terpuji. Cuma skop pandangan pada orang yang kita panggil apa, yang tak faham ni, dia bila dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala sentiasa bijaksana dalam perbuatannya. Bijaksana dalam ilmunya, bijaksana dalam semua sekali perbuatan, semua sekali keputusannya. So kalau orang tu faham macam tu, dia tak ada masalah untuk menerima. Bagaimana untuk menerima tajuk siksaan tapi terpuji. Kan? Siksa dan bakar tapi terpuji. Unless orang tu tengok balik macam cerita Tamil tadi. Allah Ta'ala misal terbaik. Tapi perasaan orang bila tengok orang jahat kena pukul dengan hero, semua orang jadi kata pukul lagi. Dia tak ada kata maafkan, dia kata pukul. Sebab apa? Sebab kat sini perasaan pasal nakkan keadilan tadi yang tak campak dalam diri kita, kita faham macam tu. Macam tu dekat keadaan orang yang kafir bila dibakar pun Allah Ta'ala terpuji. Diseksa mereka dalam syurga, dalam neraka pun Allah Ta'ala terpuji. Itu semua tu sifat terpujinya Allah Ta'ala. Sepatutnya itu kita faham. Hatta macam sinilah makr tadi. Bila kita lihat pada sudut permulaan, memang kita akan dapat lihat benda tu tak elok. Tapi katakanlah Allah Ta'ala balas balik kepada orang yang mengingkari perintah dia, kan, mengutuk ataupun mencerca utusannya, dan juga menyeksa orang-orang beriman. Dekat situ baru datang kita nampak bahawa pembalasan Allah Ta'ala tu padan dengan keadaan perangai mereka. Itu yang kita kena faham. Sudut orang yang kafir pula, dia kata dia ajar jahat pun tak ada masalah asalkan hati baik. Macam mana? Jahat pun tak ada masalah tapi hati baik. Sepatutnya maafkan saja. Dimaafkan saja, tak usah dihukum. Itu sebut tadi. Itu hak mutlak Allah Ta'ala, memang ada manusia yang akan dimaafkan Allah Ta'ala, tak dihukum. Itu pulang pada Allah Ta'ala lah. Itu bukan kerja kita untuk menentukan siapa patut dapat. Siapa patut dapat akan belas kasih Allah Ta'ala, siapa patut dapat siksaan Allah Ta'ala, bukan kerja kita untuk mengagihkan. Lepas Allah Ta'ala kata, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala mengampunkan siapa dia nak dan dia azab siapa dia nak. Kan? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata sesuatu amat berkuasa. Itu hak dia mutlak. Tak ada siapa boleh masuk campur. Sebab tu macam kes Makrin tadi, nak tahu terpuji ke tidak, kita kena faham. Kan pada sudut masalah, keadaan yang kita baca just one like that, kita akan nampak buruk. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala berikan senario pada kita, keadaan, macam kes saya katakan cerita Tamil tadi, kita dapat lihat, bila hero pukul orang jahat, kita akan tepuk tangan. Seronok dan sebagainya, hero datang. Tapi sebenarnya, pada asalnya, benda sama je. Orang jahat pukulnya tu, orang baik pukulnya ni. So in the end, last sekali, kita tengok satu terpuji, satu terkeji. Walaupun benda tadi sama, pukul. Tapi satu pukul dapat pujian, satu pukul dapat cacian. Okey? Baik. Dia tahu biikhtisarin aqulu, dengan secara ringkas saya berkata, kata Syekh Albani rahimahullah, kullu ma khatara bi balika, setiap apa yang terlintas pada fikiran engkau, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah Taala bertentangan dengan itu. Bertentangan perkara itu. Fa idza tawahhamal insanu amran la yaliku billah, bila mewahamkan terkeliru seorang insan satu perkara yang tak layak bagi Allah Taala, dia tersangka pada Allah Taala benda yang tak layak, falyalam ra'san annahu mukhti'un, maka ketahuilah dia sejak awal lagi telah pun salah. Fa hadhil ayatu, maka ayat ini hiya madhun lillahi azza wa jalla, dia pujian bagi Allah. Wallahu khairul makirin, ni Allah Taala puji diri dia. Walaysa fiha ayu syai'in la yajuzu nisbatahu, dan tidak ada padanya apa-apa benda yang tidak harus penisbahannya ilallahi tabaraka wa taala, kepada Allah tabaraka wa taala. Okey, itu maksud dia. Baik. Soalus sadis, soalan yang ke-6.
Kaifa nuwaffiqu baina hataini ayatain. Macam mana kita nak selarikan di antara dua ayat ini. Okey, ayat pertama surah Al-Imran ayat 85. Ya, Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka takkan diterima daripadanya. Ya, Al-Imran 85. Wa qaulun fi Allah Taala dan surah Al-Maidah ayat 69. Allah nyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okay, dengan apa saya nak kita selarikan ayat Al-Imran yang kata barang siapa cari selain Islam sebagai agama maka takkan diterima daripadanya. Sedangkan Allah firmankan surah Al-Maidah 69, okey, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hadu, iaitu orang Yahudi. Was-sabiun, orang-orang yang sabi'. Nanti kita terangkan maksud sabi' ni. Ada kata penyembah bintang dan sebagainya, ada kata pengikut nabi-nabi tertentu. Okey. Was-nasara, orang Nasrani. Yang mereka ni man amana billah, yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa amila salihah, dan beramal dengan soleh. Beramal akan perkara yang soleh. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka takkan, tiada ketakutan kat mereka dan mereka takkan bersedih. Seolah-olah macam kat sini diterima. Ini memang ada. Hatta dalam kitab kitab Tafsir Azhar Hamka, di ketika perbincangan almarhum rahimahullah, dia ketika perbincangan ayat surah Al-Baqarah ayat 62. Ayat 62 lebih kurang bunyi macam ni juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini orang-orang yang beriman, dan orang Yahudi dan Nasrani dan sabiin yang beriman dengan Allah juga hari akhirat dan beramal soleh, untuk mereka falahum ajruhum 'inda rabbihim. Untuk mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, tidak ketakutan kata mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. So dua ayat tu memang Al-Baqarah 62, Al-Imran Al-Maidah 69 memang ada perkaitan, bunyi sama. Jadi ada orang dia kata macam saya kata tak salah Yahudi kekal Yahudi, Nasrani kekal Nasrani, asalkan dia beriman Allah dan hari akhirat. Okey, ini macam ni kita nak selarikan dua ayat ni tadi. Al-Jawabu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini bahagian tafsir la ta'arada la ta'aruda bainal ayataini. Tidak ada pertentangan. Tiada sebarang pertentangan. La ta'aruda bainal ayatain, di antara dua ayat. Kama yuhimu as-su'alu. Dia macam mana yang disamar-samarkan atau disangkakan oleh soalan. Wadzalika, kenapa? Wadzalika li'anna ayatul islami hiya ba'da an tablugha da'watul Islam. Itu ada kerana ayat tentang Islam tu, barang siapa cari selain Islam sebagai agama takkan terima daripadanya, ia adalah ayat sesudah mana datang seruan Islam. Kepada siapa? Ulaikal aqwami, kepada kaum-kaum tersebut. Alladzina wasafahumullahu azza wa jalla, yang antara sifatkan mereka, Allah azza sifatkan mereka, Allah azza wa jalla sifatkan mereka yang Maha Perkasa Maha Agung. Fil ayat tsaniyati, pada ayat kedua, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan kat mereka dan mereka tak akan bersedih. Kalau dia kata mereka sampai pada mereka dakwah, dan orang-orang tersebut, ya, timbul tajuk. Wa dzakara minhum as-sabi'ata, dan dia sebutkan di antara mereka golongan sabi'ah. Okey, wasabi'ah ni, golongan sabi'ah ni nama yudhkaruna, ketika mana mereka disebut, dia kata yasbiqu ila dhihni, akan segera sampai ke dalam pemikiran, anal maqsuda bihim, yang dimaksudkan dengan mereka ni abadul kawakibi, penyembah bintang-bintang, planet-planet. Lakinnahum, tapi mereka ni fil haqiqati, pada sebenarnya dan hakikatnya, kullu qaumin waqa'u fi syirki ba'da an kanu min ahli tauhid. Setiap kaum yang jatuh dalam kesyirikan sesudah mana mereka dulu daripada ahli tauhid. Ini adalah tauhid asalnya. Hatta kalau dalam kitab Hindu pun, contoh macam Dr. Zakir Naik hafizahullah ceritakan, sampai sekarang kitab Hindu tu memang tak ada pun idol ataupun patung suruh dibuat untuk disembah. Tak ada.
Tapi dalam masa yang problem dia pasal masyarakat Hindu, dia tak baca kitab mereka, dia tak boleh baca pun. Dia pasal kerana kasta. Sekatan kasta kadang-kadang menyebabkan tak boleh mereka membaca kitab suci. So dia tak tahu dalam sifat yang datang dalam kitab tersebut memang datang berkenaan dengan tajuk Tuhan dia bukan ada image, ada rupa, ada kepala dan sebagainya. Okay? Jadi basically benda ni diorang pun tak tahu. Okay, jadi macam keturunan kan, ikut keturunan pernah sembah Tuhan, tapi macam musyrikin Mekah dulu lah. Musyrikin Mekah dulu pun macam tu keadaan mereka. Cuma beza mereka tak ada kitab. Dengan mereka ni ummi. Ikutkan kepada asalnya kedudukan mereka, itu orang-orang musyrikin Mekah dulu. Diorang asalnya adalah anak cucu keturunan Ismail alaihissalam. Dan Ismail adalah penyembah Allah Ta'ala. Ibrahim penyembah Allah Ta'ala, tak ada sembah berhala. Sudut kena faham, nama tu sebut je tiba-tiba teringat. Cuma beza dia, macam Sabi'in dan sebagainya, dikatakan dah ada kitab. Dia ada kitab. Jadi Sabi'atu, maka golongan Sabi'ah ni, kanu muwahhidin, mereka ni adalah ahli tauhid. Sebelum daripada wasak. Macam juga orang Yahudi yang ikut Musa AS, orang Nasrani ikut Isa. Ketika mana mereka ikut para anbiya tadi, mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Lepas para anbiya tadi tak ada, wasak sikit demi sikit, sampai sekali datang pada mereka fahaman-fahaman pelik. Atau orang Kristian pun sendiri sebenarnya, masalah Trinity bukan datang zaman Isa. Trinity itu diwujudkan oleh Paul. Selama ni Isa diangkat ke langit, maka datang Paul, salah seorang, dia punya orang yang asalnya pengutip cukai bagi kerajaan Rom, bangsa Yahudi, tapi dia mula-mula dia tak inilah, dia mengaku kononnya Isa datang pada dalam mimpi. Lalu orang ramai mula terikut dengan keajaran dia. Sedangkan dia sebenarnya bukan pengikut Isa yang asal pun. Lepas Isa dah tak ada, baru kononnya dia teringat mimpi Isa datang dan sebagainya. Ini benda berlaku. So masalah kerosakan kemudian. So golongan yang ketika mana dia beramal, zaman ketika awal tadi, memanglah Allah Ta'ala akan terima. Sebelum datang Islam. Sebelum datangnya Islam. Lepas datang Islam, mereka tak diterima kecuali Islam saja. Kalau mereka tak sampai pada mereka Islam, dan mereka beramal macam mana keadaan yang asal, ya, akan diterima oleh Allah Ta'ala, akan segala amalan mereka. Macam Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal masuk agama Kristian dan cari tak nak menyembah berhala. Ya, diterima daripada Allah. Allah akan terima daripada dia. Bukan semua ketika zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, bukan semua orang Kristian tadi mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Bukan. Kena faham Even sama sekarang pun ada Jehovah's Witness dan sebagainya kan. Mormon, mereka tak kata Isa sebagai Tuhan. Mereka tak kata Isa Tuhan. Mereka kata Isa ni utusan Tuhan. Sebagian besar mereka faham macam tu. Cuma kalau Islam sampai pada mereka, dia kena ikut Islam. Sebab memang dalam kitab mereka sebutkan perkara berkenaan. Okey. Jadi kata summa aradalahum syirku. Kemudian melintang kepada mereka kesyirikan wa ibadatul kawakibi, dan penyembahan bintang-bintang. Falladhi dzukiru fi hadhil ayati humul mu'minuna minhum al-muwahhidun. Maka golongan yang disebut dalam ayat ini, dalam ayat 69 Al-Maidah, demikian juga 62 Al-Baqarah, adalah golongan yang beriman di kalangan mereka yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Fa haula'i qabla maji'i da'watil Islam. Maka golongan berkenaan sebelum datangnya dakwah Islam. Hum kal yahud wan nasara, mereka macam Yahudi Nasrani juga. Wa hum dzukiru aidan fi nafsi siyaqi alladhi dzukira fihi, dan mereka juga disebut dalam ayat yang sama yang disebut padanya golongan Sabi'ah, Yahudi Nasrani tu. Fa ulai man kana minhum mutamassikan bi dinihi fi zamanihi. Maka golongan berkenaan ada mereka yang dahulunya berpegang di kalangan mereka ni dengan agamanya di zamannya. Zaman ketika mana dia berada tu sebelum Nabi Muhammad datang. Fa ulai minal mu'minina alladhina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka ini termasuk dalam kalangan orang beriman yang tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka tak akan bersedih. Dengan syarat kan beriman dengan Allah, hari akhirat, dan juga apa? Beramal soleh. 3 ni kena ada. 3 kena ada. Walakin, akan tapi, ba'da'an ba'athallahu azza wa jalla Muhammada. Sesudah mana Allah Ta'ala utuskan Muhammad. Allah azza wa jalla utuskan Muhammad alaihi salatu wassalam, kata baginda selawat dan salam, bidinil Islam, dengan agama Islam. Wa balagat da'watu hadzal islami, dan sampai dakwah seruan agama Islam ni, ulaikan nasi, kepada manusia berkenaan. Ulaikan nasa, manusia berkenaan, min Yahudin wa Nasara wa Sabi'ah, dia kalangan Yahudi, Nasrani serta Sabi'ah, fala yuqbala minhum illa al-Islam, maka takkan terima dan mereka kecuali Islam sahaja.
Dalam kan ini sebenarnya apa disokong oleh ayat surah Al-Imran ayat 81. Yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tak kala mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Ini para nabi, bukan pengikut nabi. Para nabi itu sendiri. Allah Ta'ala ambil perjanjian. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku beri kamu kitab dan juga hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian nanti akan datang beri kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Membenarkan apa di tangan kamu. Maka arahan Allah Ta'ala kepada para nabi yang sebelum tu adalah la tu'minun nabihi. Nak kamu beriman dengan dia. Wa la tansurunnah. Nak kamu membantunya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Lalu Allah Ta'ala kata, adakah kamu berjanji, berikrar dan kamu ambil di atas itu perjanjianku. Qalu aqrarna. Mereka berkata kami berikrar. Maka Allah Ta'ala kata, qala syahadu. Maka bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersama kalian di kalangan menyaksikan. Ayat 81 surah Al-Imran. Saya ingat pengalaman bila jumpa dengan geng-geng Kahal Al-Kadzab kan. Dia kata ayat ni lah dia baca ayat ni pada saya. Dia kata tengok ayat ni datang, Rasul datang. Saya kata Rasul tu siapa? Ini Muhammad. Dia kata tulis Muhammad kat situ. Saya kata ada Kahal kat situ ke? Ada dia kata Kahal kat situ. Rasul tu Kahal. Saya kata dia diam kan. Saya kata Rasul tu Muhammad. Sebab apa? Sebab dalam ayat 81 ni mana semua para nabi dah kenal Muhammad. Kan? Semua para nabi dah tahu Muhammad SAW. Sebab dia tertulis kan dalam kitab mereka. Sampai sekarang dalam kitab Yahudi Nasrani masih ada nama nabi. Muhammad tu dikenali. Tak ada siapa tak boleh buang. Kan? Tak ada siapa boleh buang akan fakta tersebut. Bahkan banyak rabai, padri masuk Islam sebab nampak nama nabi dekat situ dan tahu sifat nabi dalam kitab mereka. So, saya kata ada ke? Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu ada, Kahar ada, saya kata. Pasal ini kena faham, pasal memang dah datang. So kalau anda kata para anbiya disuruh ikut Muhammad SAW, so pengikut dia kena ikut siapa pula? Pengikut Musa AS, pengikut Isa AS. Sebab tu Nabi kata, kalau Musa hidup, tak ada hak untuk dia kecuali kena ikut aku. Hatta Isa AS nanti turun pun, dia ikut ajaran Muhammad SAW. Bukan datang dengan wahyu baru. Kena faham sudut tadi. Baik. Idzan, jika demikian, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain daripada Islam sebagai agama, ai ba'da majil Islam, sudah datang Islam. Ala lisani Rasul alaihi salatu wasalam. Asal di atas lidah Rasul ke atas baginda selawat dan salam. Wa bulugh da'watil islami ilaihi, dan sampai dakwah Islam kepadanya. Fala yuqbalu minhu illa Islam. Maka tak diterima daripada orang-orang ni, tak kira agama mana sekalipun sebelum ni, kecuali Islam sahaja. Tak ada kita kata kita toleran, kita akui, takkan kita akui. Hanya Islam saja diterima. Ini kejujuran yang patut kita kata. Macam kadang ada orang kata, macam Dr. Zakir Naik kan, dia kata dengan dia, kenapa tak toleran? Patutnya kita open lah, kata dia betul, kita betul, awak betul, saya betul. Tak boleh macam macam tu. Dr. Zakir Naik bagi tahu lah, dia kata kalau dia kata cikgu kan, matematik kan, ditanya soalan kan, suruh mengaku kan. Kalau kita hormat pengetua sekolah. Pengetua sekolah dia ada idea, 2 campur 2 jadi 3. Kita cikgu matematik, takkan kita nak menipu. Student tanya, cikgu, 2 campur 2, 4 ke 3? Kita jawab apa? Jawab 4 lah. Takkan kita kena hormatkan kepada guru besar tadi, kita kena tukar jawapan kita daripada betul kepada salah. Itu tidak jujur. Anak murid kita akan terus sesat. Sebab tu kita tak boleh mengakui agama selain Islam. Agama selain Islam kita tak boleh akui langsung. Ini bukan hak kita untuk kita membudah-budah. Tak apalah ustaz, dan keras sangatlah, bagilah diorang. Tak apa, akui je. Tak boleh macam tu. Ini kesalahan yang sering berlaku dalam masalah akidah. Dan di mana seorang Muslim tidak tahu berkenaan masalah apa patut diakui, apa yang tak boleh diakui. Tentang agama selain Islam tak boleh kita akui langsung. Bab berkenaan nak tinggal bersama, berkenaan dengan nak ada tanah, nak dapat pelajaran, nak beli kereta, nak dapat jawatan kerajaan, silakan ambil lah. Apa masalah dia? Tapi pada sudut masalah agama, tidak kita akan serahkan. Okay? Baik. Wa ammal ladhina kanu qabla bi'asatir rasuli alaihi salatu wassalam bil Islam, adapun golongan atau mereka yang dahulu sebelum perutusan Rasul ke atas baginda selawat dan salam dengan Islam, awil ladhina qad yujaduna al-yawm, ataupun mereka yang barangkali ada wujud pada hari sekarang, pada zaman sekarang, yujaduna al-yawm
ala wajhil ardi, atas muka bumi, walam tablughum da'watul Islam, namun tak sampai mereka seruan Islam. Au balagathum da'watul Islam walakin balagathum muharrafatan, atau sampai mereka dakwah Islam tapi datang dengan dakwah Islam yang terpesong, macam yang tarikat bawa kan, bawa Islam dia dengan tarikat. An asasiha wa haqiqatiha, daripada asasnya dan juga hakikatnya. Kama zakartu fi ba'dil munasabati anil qadiyaniyin, macam mana Syekh Albani kata, saya ceritakan, saya sebutkan pada sebahagian peristiwa keadaan mengenai Qadiani. Masalah sebagai contoh, alladzina intasharu al-yawma fi Eropah, yang mereka ni tersebar pada hari sekarang di Eropah, wa Amerika dan juga Amerika. Yad'una ila Islam, seru pada Islam, tapi Islam gaya dia orang. Sebelum Qadiani ni ada macam kat US ada Elijah Muhammad, Black Muslim kulit hitam, Elijah Muhammad kan, macam apa yang Malcolm X asalnya ikut kumpulan ni, tapi bila dia pergi haji, dia dapati rupanya orang-orang datang haji dapat Islam ni lain kan, tak ada beza warna kulit dan sebagainya. Dia balik ke sana nak ajar Islam yang betul, ditembak mati. Malcolm X kan. Ini yang banyak orang tak tahu. Jadi secara sudutnya agama Islam tu ada tapi rosak. Agama Islam cara sufi, yang tak nak ikut Nabi SAW, yang kata kita ni tak ikut Nabi, kita ikut cara ustaz kita, guru kita. Habislah. Okay, tapi Islam sampai pada mereka, tapi dengan bentuk yang sedemikian. Ini kumpulan sama, kumpulan yang mereka ni wujud sebelum dia kata sebelum Nabi SAW. Apa mereka yang sebelum Nabi diutuskan, atau mereka diutuskan tapi Islam tak sampai mereka, ataupun sampai mereka dakwah Islam tapi dalam keadaan terpesong. Okey, macam di Eropah sekarang. Lakin hadzal Islam alladhi yad'una ilaihi laisa minal islami fi syai'. Namun Islam yang mereka diseru yang mereka seru kepadanya bukanlah Islam sedikit pun, tak ada kaitan dengan Islam pun. Qadiani kan, macam dekat kita kat Malaysia ni, dekat area Kampung Nahoda, pengikut dia bukan orang Malaysia pun, pengikut dia yang betul-betul daripada Eropah sebagainya, dapat perlindungan, duduk kat situ kan. Bila nak jumpa orang Islam, dia mengaku dia Islam. Bila jumpa dengan jabatan agama Islam, dia kata kami bukan Islam. Ni kena baiki balik. Kita kena buat akta baru sebab tentang diorang ni, kerana mereka pakai Quran, pegang Quran, guna Quran untuk berdakwah sebagainya atau bercakap, maka kita patutnya ada peraturan lain. Bukan masalah kita kata dia bukan Islam tu, dia terus lepas. So problem sekarang ni diorang terlepas. Dengan sebab Qadiani bukan ajaran Islam, tak boleh didakwa di mahkamah. Syiah di Malaysia pun pernah minta diisytiharkan yang sama untuk supaya mereka boleh bergerak. Ini diminta oleh mereka, kumpulan Syiah di Malaysia. Dari sudut ni kena faham betul, perhatikan benar-benar. Banyak orang tak faham bab ni, jadi kita kata terlepas pandang tentang cara penguasaan di Malaysia terhadap ajaran sesat ni. Okey. Okay, tapi Islam datang bukan Islam. Okey, li'annahum yaquluna bi maji'i al-anbiya. Kenapa? Kenapa Qadiani ni mengatakan tentang datangnya para nabi ba'da khatamin nabiyyi anbiya, sesudah penutup para nabi. Itu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi salatu wasallam. Muhammad kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa haulail aqwam, maka golongan yang kita kata yang tak datang pada nabi kepada mereka, mereka datang sebelum nabi diutuskan, atau mereka datang Islam tak sampai pada mereka, ataupun mereka dapat Islam yang terpesong. Minal Urobiyin, dikenal orang Eropah, wal Amerikin, orang Amerika, alladzina du'u ila Islam al-Qadiani, yang diseru mereka kepada Islam bentuk Qadiani, walam tablughum da'watul Islam haq, yang tak sampai mereka dakwah Islam yang sebenar. Kumpulan ni semua ni ala kismain, di atas dua pecahan, yang mana Nabi tak sampai kepada mereka, ataupun yang Nabi datang tapi tak sampai dakwah kepada mereka, ataupun sampai kepada mereka dakwah yang rosak. Mereka ni di atas kismain. Okey, ala kismain ni di atas dua bahagian yang kita nak faham, nak kenal. Qismun minhum, satu kumpulan di kalangan mereka, ala dini sabiqin, satu kumpulan mereka di atas agama yang lalu. Macam kes tadi Warqah bin Naufal, ataupun Zaid bin Amr bin Nufail. Siapa-siapa yang datang, mereka ni sebelum Nabi diutuskan. So mereka di atas agama yang lalu. Wa hum mutamassikun, Nabi mereka pegang dengannya. Fa'ala dzalika tuhmalu ayatu, maka di atas itu dibawalah ayat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang mereka amalkan tak nak kira, berdasar pada amalan mereka. Mereka iman dengan Allah, iman dengan akhirat, buat amal soleh. Tiga tu kena ada. Wa qismun, dan satu kumpulan lagi, inharafa an hadzal din, menyimpang daripada agama ini. Kama sya'nu katsir minal muslimin al-yawm, macam mana keadaan ramai kaum umat Islam zaman ini.
fal hujjatu qa'imatun alaihi, maka hujah tertegak di atas mereka. Okey. Dua dia pasal orang yang tak terima ni sama ada A atau B. Yang tersesat ni kan. Dia dua, A atau B. Mana sama ada A dia ikut agama yang asal ataupun B dia terpesong dari agama ni. Macam keadaan orang banyak orang Islam sekarang lah. Yang memang kita kata dia sesat kan, sembah kubur ke kan, suruh pergi cari capal ke dan sebagainya kan, sesat. Macam mana? Maka hujah tertegak atas mereka lah. Kita tegak hujah kat atas mereka. Mana tak boleh pasal tajuk dia agama Islam tu ada sumber. So diorang tak nak belajar, hujah tertegak atas mereka. Dia kata okey, wa amman lam tablughum, adapun siapa-siapa tak sampai pada mereka dakwatul Islam, dakwah Islam mutlaqah secara langsung, sawaun ba'dal islami au qablahu, tak kira sama ada sebelum Islam atau selepas Islam datang, tak sampai mereka sebelum Islam. Fahaula'i lahum muamalatun khassatun fil akhirati, mereka ni ada layanan yang khusus pada hari akhirat nanti. Wahia anna Allah azza wa jalla, itu Allah azza wa jalla yab'atsu ilaihim rasulan yamtahinuhum, yang Allah akan utuskan kepada mereka seorang rasul yang akan uji mereka. Kama mtahanan nasa fi fil hayati dunia, macam diuji manusia pada kehidupan dunia. Faman istajaba lidzalika ar-rasul, siapa yang menyahut pada rasul berkenaan, fi arasati yaumil qiyamati, pada pentas hari kiamat nanti. Okey, wa ata'ahu, dan taat pada rasul berkenaan, dakhalal jannat, dia akan masuk pada syurga. Wa man asahu, man siapa menderhaka rasul tersebut, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musnad Ahmad Musnad Ahmad Musnad Ahmad bardan wa salaman. Musnad Ahmad hadis nombor bardan wa salaman. Jap. Okey, dia hadis nombor Musnad Ahmad hadis nombor 16301. 16301. Okey. Yang hadis tu datang berkenaan dengan ujian yang diberikan kepada orang yang di hari kiamat nanti. Jadi Nabi kata ada 4 orang yang akan berhujah depan Allah Taala hari kiamat nanti. Seorang yang pekak, seorang yang nyanyuk, seorang yang gila, seorang yang tak datang padanya seorang rasul. 4 ni akan berhujah depan Allah Taala hari kiamat nanti, dan akan disuruh mereka mengambil janji, diambil janji mereka untuk taat. Allah Taala utus kepada mereka seorang rasul, dan rasul akan suruh mereka terjun dalam neraka. Kalau mereka terjun, Nabi kata sejuk dan selamat untuk mereka. Tapi siapa yang tak ikut, maka dia akan masuk neraka. Itu khas untuk mereka saja hari kiamat nanti. So tak ada siapa masuk syurga free macam tu je. Tak ada free-free je. Akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat nanti. Itu yang adilnya Allah Taala. Sebagaimana diberi kepada orang yang di dunia ini peluang, orang yang di akhirat juga akan diberikan ujian. Baik. Okey, wallahu a'lam. Mana nak tengok soalan ni? Sekejap. Okey. Saya kena angkat kepala saya. Okey. Okey, alamak. Tak nampak juga. Sekejap. Sekejap kat situ lah. Kacau. Okey, baik. Tak nampak. Okey. Alhamdulillah. Taufik sekian. Okey. Ada kan, bukan setakat hadis, Al-Quran. Dalam Quran yang menunsikan ramai ni, dalam surah An-Nisa ayat yang ke 83. An-Nisa 83. Memang ada Allah Taala berikan arahan kan, tentang apa Allah Taala sebutkan tentang orang munafik. Yang perangai mereka ni, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau datang pada mereka berita daripada keamanan atau ketakutan, mereka sebarkan kan, seronok kan.
walau radduhu ila Allah ila Rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka kembalikan ia kepada Rasul dan kepada orang yang memegang urusan di kalangan mereka, pasti mengetahuinya orang yang mengeluarkan hukum di kalangan mereka. Okay. Tapi memang Allah Ta'ala perintahkan, itu masalah dia. Memang perangai manusia ni ada perangai itu. Seronok orang, susah hati. Okay. Sekejap, tutup sinilah. Okay, baik. Kemudian, dia kata, Ustaz, pembangkang sekarang ingin melagi-lagikan pemerintah, adakah suatu benda masyarakat? Sama je. Yang pemerintah pun masalah juga. Tajuk dia pemerintah masalah juga kan. Tak nak ikut perintah Tuhan. Problem dia. Kan, sibuk dengan apa yang ini, dengan cara ni, cara tu sebagainya. Okay. Sedangkan kita masyarakat belum membantu perintah agar kena. Yelah, memang faham dari situ. Pembangkang kerja dia nakkan jawatan je. Saya ingat semalam ke siapa, diorang kata apa, bekas Menteri Kesihatan sibuk hujah untuk supaya doktor-doktor tu yang kontrak dapat. Padahal waktu dia pegang jawatan tu, dia tak pernah berkata tu. Dia cakap lain. Dia kata kontrak kekal takkan diberikan jawatan yang tetap. Dia cakap hari tu. Kan dia cakap lain lah pula. Pengarut orang kita ngok-ngek percaya dengan diorang. Ahli politik penipu Baik, tak kira parti apa. Sama je. Ustaz, ahli agama ahli kitab tu termasuk Islam atau terkeluar daripada Islam? Tak, dia tajuk asal dia kalau ketika mana mereka tak datang lagi dakwah Rasulullah SAW, maka mereka masih Islam lah. Ikut kepada ajaran Musa, ikut ajaran Isa. Masih lagi Muslim lah. Sebab Islam agama semua. Agama semua. Ibrahim pun Muslim. Tak siapa bukan Islam. Tapi bila diorang tak ikut lagi ajaran berkenaan. Bahkan ayat tadi kan. Ayat 69 tadi. Surah apa? Surah ya Allah. Okay. Okay. Ayat surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ni kan. Al-Ma'idah ayat 69 tu kan. Sebenarnya 68, kalau kita baca ayat 68, dia ada tajuk dia. Allah katakan qul ya ahlul kitab. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil. Kamu tak ada nilai unless kamu semua tegakkan, laksanakan Taurat dan Injil. Diorang tak beramal dengan Taurat dan Injil. So basically tak ada nilai pun sebenarnya. Kalau diorang nak kata beriman, ayat yang datang, ayat 69 tu datang, man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihah kan. Saya beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal soleh. So kalau dia tak ikut Taurat, tak ikut Injil, diorang jadi bangsa apa? Lepas tu saya bagi contoh tadi Waraqah bin Naufal. Sebab dia kenal Nabi. Dan dia tahu Nabi SAW ni adalah benar. Dia cuma kata Nabi tak diutuskan lagi. Kalau Nabi diutuskan, dia akan sokong Nabi. Itu sebab kena faham. Baik. Sama macam orang kurang siuman, autism dan sebagainya. Cuma sama kita sekarang ni kan. Kalau betul terbukti dia memang sewil, iyalah. Kanak-kanak mati sebelum balik dan sebagainya kan. Sebelum balik, dia dipercanggahkan. Ada yang kata dia akan bersama dengan mak bapak dia yang beriman. Kalau yang kafir, dia yang bapak dia yang kafir. Okay. Yang ikut pada hadis Nabi SAW, ujian hanya jadi pada 4. 1A, hadis Muslim Ahmad tadi kan kita sebut, 1 orang yang pekak, yang tak boleh sampai pada maklumat. Orang gila, orang nyanyuk, orang yang tak datang pada Rasul. Itu yang hadis Nabi datang. Adapun tentang ujian pada anak-anak, tak ada dalil. Kata baby ke, mati sebelum balik ke, diuji, tak ada. Tidak ada. Bahkan dalam hadis Nabi SAW datang, anak-anak yang mati sebelum daripada umur balik ni menjadi syafaat untuk mak bapak dia. Itu ada. Akan jadi syafaat. Macam mana dia jadi syafaat kalau dia asyik kena soal? So basically ada penyelesaian lain untuk anak-anak orang beriman yang mak bapak dia kan dia mati sebelum cukup umur sebagainya, maka dia menjadi sebab untuk menarik mak bapak dia masuk syurga. Okey. Okey. Ustaz macam mana nak memahami ni? Orang yang lahir dalam keluarga kafir boleh dapat hidayah masuk Islam. Adakah punya tanggungjawab bagi orang Islam yang lain? Dengar. Saya pernah dapat soalan ni. Saya cerita berkali-kali dah. Tajuk tentang orang kafir lahir dan keluarga kafir, macam mana masuk Islam. Sebenarnya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada semua orang. Soalan dia, diorang jujur ke tidak je. Jujur atau tidak mereka dapat apa hidayah tadi. Macam saya dulu kat Yaman, saya jumpa seorang kakak ni. Nama dia kakak ni Kak Sarah. Dia orang Kelang. Okay, kakak Sarah ni bapak dia Sami.
Dia cerita balik. Saya dapat tahu cerita ni sebab saya terpaksa, saya kena terjemahkan perbualan dia dengan wartawan, jadikan dalam kertas. Sebab dia tak boleh cakap Arab ketika datang Yaman. So dia nak tukar bahasa Arab, saya tukar terjemah. Dia cakap bahasa Melayu, saya terjemah apa benda dia cakap kepada bahasa Arab. Okay. So dia cerita balik. Dia kata dia ni anak Sami. Anak Sami. Dia anak Sami. Bapak dia buat patung, masuknya dalam patung, betul semua patung. Dia kata ketika dia umur 5 tahun. 5 tahun dia budak ni kan, 5 tahun. Cuma budak perempuan cakap banyak. Macam anak saya kan, cakap banyak. Apa pasal ini, itu, sebagainya kan. Dia datang kan, masuk bilik, tanya soalan. Dah habis ke? Saya kata boleh habis, turun. Dia datang bilik, dah habis ke? Budak perempuan cakap banyak. Jadi akak ni cerita umur dia 5 tahun. Ketika 5 tahun, Kak Sarah ni, dia cerita bahawa dia telah cakap pada bapak dia satu kata-kata yang menunjukkan bahawa sebenarnya semua orang dapat hidayah. Dia tinggal dalam keluarga kafir. Tu keluarga bukan Islam. Yang bapak dia Sami, tak pernah nampak lah pergi apa kita panggil apa Islam ni. Kalau ada pun mungkin kat televisyen azan dan sebagainya. Cuma cerita dia kata pada bapak dia, ketika umur 5 tahun dia kata bapak dia cakap Tamil lah kan. Cuma kita terjemah bahasa Melayu lah. Dia kata bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dalam Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. So, kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. So ketika tu kan bapak dia kata jangan cakap macam ni lagi. Dia kata bapak dia cakap yang tu. Dia dalam hati dia tak terfikir benda tu. Sampai dia masuk sekolah, besar, kahwin dan sebagainya, dalam hati dia tajuk soalan tu masih ada. Orang bapak dia suruh diam. Dia anak bongsu, bapak dia sayang dia. So, saya pernah ada perbualan dengan seorang researcher daripada UM. Dia ni memang researcher untuk agama Hindu sebenarnya. Tapi dia buat mengaku Islam untuk buat research. Jumpa orang Islam, sembang macam ni itu. So dia berjumpa saya sekali kat Kota Damansara. So dia pernah cakap dengan saya, dia kata is God making jokes. Dia kata Tuhan buat lawak ke? Dekat India 1 bilion orang lahir dalam tengok berhala. Tak pernah tengok Islam. Tiba-tiba kita kata semua wajib masuk Islam. Saya cerita kisah kakak tadi. Saya kata kakak tu umur 5 tahun dia boleh faham. Semua berhala tu salah. Kenapa bapak semua berhala, bapak lagi baik daripada Tuhan? Dia kata macam tu. So kalau budak 5 tahun boleh faham, soalan nak tanya, dekat Malaysia ke, dekat Indonesia ke, dekat Thailand ke, dekat mana sekalipun negara yang ada semua berhala ni, soalan, takkan semua bangang. Simple as that. Budak 5 tahun boleh faham. Korang yang tua-tua tak faham kenapa? Takkan saya kata kat India dengan banyak buat roket lah, buat apalah, nuklear dan sebagainya kan. Pandai, engineer, banyak ramai. Takkan semua tak faham? Soalan siapa? Takkan semua tak faham? Budak 5 tahun boleh faham. Anak Sami boleh faham. Takkanlah orang yang lain tak faham-faham. Unless, apa? Diorang tak nak faham. Diorang tipu. Dalam diri mereka ada soalan tu. Saya ingat ada seorang abang kita. Dia kalau pergi kat dekat Taman Tun Ismail belakang Yayasan Taklim. Ada satu kedai chopstick. So kedai itu kedai kawan kita, abang kita. Dia Chinese masuk Islam. Dia cakap dekat dalam kelas, dia kata ustaz, banyak orang cakap kat terfikir bohong. Dia kata saya time kafir dulu saya fikir banyak benda ni. Tajuk ni terlintas dalam kepala kita, kenapa hidup, kenapa sekian, kenapa ini je Tuhan, kenapa tak itu je Tuhan, kenapa. Semua benda tu tak dapat dijawab. Tapi bila diorang nak hilangkan perasaan sebut, diorang buat apa? Ignore, lupakan, tak usah fikirkan, terus tinggalkan soalan. Dengan minum arak dah, berzina ke dan sebagainya untuk tutup perasaan yang datang dalam jiwa dia. Itu sebenarnya. Sebab tu bila kita kata orang terlahir dan keluarga kafir, bohong, dia tak dapat jawapan. Semua orang akan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Cuma orang tu, dia jujur atau tidak saja. Jujur, dia akan jumpa jawapan. Tak jujur, maka kekallah dia dalam keadaan kekafiran. Baik. Wallahu a'lam. Lama dah sikit. Sorry pasal mula lambat, jadi saya tangguh lambat sikit. Okay, baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.